ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفروض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام مع النية وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات ال14 وإخراج الضاد من الضاء وليس في الفاتحة ضاء. Kata musannif rahimahullah, dan fardu-fardu salat itu adalah niyyah. Dikira satu. Dan fardu solat ataupun ditakbirkan juga dengan rukun-rukun solat adalah yang pertama sekali dia sebut dalam ni adalah niat. Jadi jumlah dan apa makna fard disebut dalam ni, ma talabahu syari'u talaban jaziman. Tapi yang istilah ma talabahu syari'u talaban jaziman, apa yang syarak tuntut sebagai tuntutan yang putus, itu fard. Itu makna fardun. Apa yang dituntut, apa yang menuntut akannya oleh syarak, nak terjemah satu-satu, apa yang menuntut akannya oleh syarak sebagai tuntutan yang jazim, itu makna fard. Adapun hukum dia, annahu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Hukum dia, orang yang melakukannya itu dijanji pahala dan orang yang meninggalkannya dijanji siksa. Wa yuradiful fardha min haitsu ta'riful istilahi ar-rukna wal wajibu. Dan menyamai fardu dari sudut makna istilah dia, dari sudut takrif istilah, rukun dan juga wajib. Sama aja semua tu. Apa ni rukun, wajib, fardu, syai'un wahid. Dalam mazhab kita satu, kecuali makna yang sama, kecuali pada masalah haji. Pada masalah haji, wajib benda lain, fardu benda lain. Wajib haji kalau tinggal kena dam, wajib haji, fardu haji buat tak jadi haji. Tu dia ada beza. Di masalah haji ada beza wajib dengan fardu. Tapi pada tempat-tempat lain selain daripada haji, maksudnya sama. Baik, berapa bilangan fardu-fardu solat? Wa adadu furudis solati 17 fardhan. Dan bilangan fardu-fardu solat ni ada 17 fardu. Idza ja'alna tuma'ninatil arba'al atiyata arkanan mustaqillatan. Jumlah fardu solat ada 17. Apabila kita jadikan tamakninah yang 4, apabila kita jadikan tamakninah yang 4, ada 4 tempat kena ada tamakninah. Pada rukuk, pada i'tidal, pada sujud dan duduk di antara dua sujud. Tempat-tempat ni kena ada tamakninah. Maka bila kita jadikan keempat-empat ni sebagai rukun yang tersendiri, maknanya kita kira tamakninah pada rukuk satu rukun, tamakninah pada i'tidal satu rukun, tamakninah pada sujud satu rukun, tamakninah pada duduk antara sujud satu rukun. Maka pada ketika tu jadilah rukun tu 17. Yang tadi semua 13. Campak tamakninah ni 4 jadi 17. Ini kalau kita jadikan tamakninah ni rukun yang tersendiri. Dan jumlah fardu-fardu solat akan jadi 13. Salah satu asyar ruknan, iaitu apabila kita jadikan, ini idza ja'alnaha, bila kita jadikannya tamakninah yang 4 tu fi mahallihal arba'ati, pada keempat-empat tempat tu hay'atan tabi'atan li rukni. Bila kita jadikan keempat-empat tamakninah tu, kita jadikan hay'ah, satu kelakuan yang menurut rukun. Rukun ada, mesti ada tamakninah, dia turut sekali. I'tidal ada, rukun tamakninah pun ada.
Sujud ada, tamak-ninah pun ada. Duduk dua sujud, tamak-ninah pun ada juga. Bila kita jadikan dia sebagai hai'ah, tetapi dan kita tak jadikan dia sebagai rukun, maka kita tak bilang dia sebagai rukun. Sebab dia memang dah damping dah sekali dengan empat rukun tadi tu. Rukuk, sujud, tidak duduk terus sujud, maka bilangan akan jadi 13. Akan jadi 13. Jadi yang hafal Sabinah ada berapa? 17. Yang hafal Sabinah 17. Ada setengah kitab 13. Itu yang makruf. Kita dalam masyarakat kita makruf 13. Itu yang muktamadnya 13. Dalam Minhaj 13. Ada kitab 14. Al-Maqasid Imam Nawawi dan mereka 14. 14 macam mana? Tamak-ninah yang 4 tu kira 1. Jadi 13 tambah 1 jadi 4. Jadi 14. Matan Nabi Syuja' 18. Tambah 1 lagi niat khuruj minas solat. Ni nak keluar dari solat tu niat keluar dari solat tambah 8 jadi 18. Ada yang kira 19, ada yang kira musalli tu sebagai satu fardu rukun. Macam mana puasa, rukun puasa ada berapa? 3. Niat, tarku mufattirat, shaim yang puasa tu. Ada juga yang kira jadilah 19. Lepas tu ada yang tambah Imam Ghazali tambah apa? Khusyuk. Khusyuk itu jadi 20. Ini macam-macam lah. Yang muktamadnya yang tu lah sebut tadi 13. Baik. Walam yazkur al-muallifu apa-apa pun masalah yang kata 13, yang mengatakan 17, tetap kena ada tamak-ninah. Jadi kena jagalah tempat-tempat ni. Bila kita i'tidal tu jangan terlampau laju dah sami Allahu liman hamidah. Bagi ada kadar subhanallah tu. Kita tetap kita dah kembalikan anggota-anggota kita ke tempat, dan kita dah hantarkan anggota kita ke bawah. Waktu tu bagi ada kadar subhanallah. Apa ada dalam matan Sabinah? Tamak-ninah tu tamak-ninah tu ya. Apa itu? Sukunun ba'da harakati bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Itu tamak-ninah, itu sukun, diam. Diam selepas satu pergerakan. Sukunun ba'da harakati, selepas satu pergerakan. Bihaitsu sekira-kira tetap kullu udwin mahallahu. Kalau letak ni letak sini lah. Kalau yang isa lah dah tetap dah, tapi ada kadar subhanallah. Jangan sami Allah liman hamidah duk main-main gaul-gaul dan takhir. Jadi biar ada masa tu, ada masa kadar subhanallah tu. Betul nak gerak-gerak lah. Kadang-kadang sami Allah liman hamidah kat kain terus. Sebab bila tu biar orang yang semayang belakang kita ni masa tenang. Tengok dia ni okey. Kita bagi masa pada kita ra'i. Itu kita belajar jadi pemimpin. Kita ra'i orang belakang. Itu disebut siru sayradu afaikum. Amirul Rukni. Al-Ta'if itu tak silap Al-Ta'ifu Amirul Rukni. Orang yang lemah itu adalah Amir. Dia jadi seolah dia itu Amir dalam satu kafilah, satu rombongan. Itu orang ni seolah ketua. Sebab apa?
apa ni, sebab bila kita nak berjalan, kita akan berjalan apa ni, berjalan dan orang yang paling lemah sekali lah. Nanti kalau dia letih ke dia apa ke, jadi kita pun rehat dulu sebab rahi dia. Dia tak boleh nak jalan, kita jalan. Dia tak ada jalan, kita berhenti. Jadi seolah-olah dia ketua. Tapi perkataan Nabi ni pendek lah, ringkas. Ada contoh dalam apa ni, dalam balaghah, dalam ilmu ma'ani kan ada ijaz. Ijaz perkataan tu sebenarnya maksud dia banyak, tapi kumpul dalam satu beberapa kalimat je. Dhaif Amirul Rafi. Coba perkataan lillahi fi yadihi. Perkataan hatta lillah. Siapa hatta ni siapa punya? Dia kata lillah fi yadi. Tanya unta ke apakah harta ke unta, saya tak ingat. Apapun harta lah semua balik pada harta itu. Dia kata lillah maknanya asalnya Allah Ta'ala punya. Allah jadikan dia ada berada dalam tangan dia. Walam yazkur al-mu'allif rahimahullah ruknaini min arkanis salat wa huma al-qiyam li annahu zakaru fi syurutis salat wa qad taqaddama al-kalamu ala ahkami hunaka. Yang kedua al-tartib. Ada dua rukun yang musannif tak sebut. Pertama qiyam dan yang kedua al-tartib. Wa qad zakara al-mu'allif rahimahullah wujub tartibi ba'dil arkan bi qawlihi wa yaf'alu baqi raka'ati kadzalik lakinnahu la yashmalu kull arkanis salat. Dia kata musannif dia tak sebut tertib. Bukan tak sebut apa ni, dia ada sebut tapi sebahagian. Lepas tu dia kata di sini waqad dzakara al-muallif wujub tartibi ba'dil arkan. Sungguh telah menyebut oleh muallif wajibnya tertib sebahagian rukun pada perkataannya wa yaf'alu baqi raka'at kadzalik. Nanti di depan kita akan tengok. Tetapi perkataan dia tu qauluhu tu la yashmalu kull arkanis salat. Dia tidak merangkumi kesemua rukun-rukun solat. Li'annahu dzakarahu ba'da qawlihi wal julus baina sajdatain. Selepas disebut perkataan tu disebut pula wal julus baina sajdatain. Maka fala yashmalu at-tashahhud al-akhir wal qu'ud fihi was salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud al-akhir. Selepas disebut tu disebut pula rukun-rukun yang lain selepas dia. Maka perkataan yang pertama tadi tak termasuklah rukun-rukun yang disebut selepas tu. Apa tak nampak lagi kan, sebab kita tak baca lagi dia punya matan dia. Baca matan dia nampak insya-Allah. Wassalam, dan tak termasuk juga salam. Wa sa'adhkuru akhir hadzal fasli ba'd ahkam at-tartib. Dan aku syarah ini akan sebut pada akhir fasal ni beberapa hukum ahkam berkaitan dengan tertib. Wa dalilu aksari hadhil arkan, dan dalil kebanyakan rukun-rukun solat ni diambil daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalil dia hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini kebanyakan rukun diambil daripada hadis ni. Hadis Abu Hurairah al-masyhur bi hadis al-musi salatahu. Bi hadisil musi salatahu. Ini dikenali hadis ini dengan hadis al-musi salatahu. Sebab dalam hadis tu cerita seorang lelaki yang tidak la yuhsinu solat. Ini la yuhsinu solatahu. Dia tak solat dengan solat yang betul lah. Tak cukup rukun-rukun apa ni tak elok dari segi syarat-syarat dia dan rukun-rukun dia. Jadi Rasulullah SAW arahkan dia untuk ulang semula solat yang dilakukan 3 kali. Sampailah akhir sekali dia kata, aku tak tahu dah yang mana aku nak buat, yang tu je yang aku tahu. Barulah Rasulullah ajak kat dia. Jadi daripada hadis ni ulama ambil istinbat hukum. Kita baca hadis ya. Wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla. Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian lalu masuk pula seorang lelaki dan orang tu solat. Summa jaa fa sallama ala Rasulillah SAW. Lepas dia solat, dia pun kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW dan dia bagi salam. Faradda Rasulullah SAW as-salam. Rasulullah jawab salam. Lepas tu Rasulullah bagi tahu dia, qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali semula dan solat balik kerana sesungguhnya kamu belum solat lagi.
Faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla. Maka faraja'a ar-rajulu. Ada alif lam kan? Tadi tak ada alif lam. Rajulun. Alif lam ni alif lam apa ni? Ha? Lil ahdi al-dzikri. Sebab tadi ada sebut alif lam yang maklum. Ar-rajul, rajulun mana? Rajulun tadi. Faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla. Lelaki tadi pun kembalilah semula semayang macam mana dia semayang yang kali pertama. Summa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi. Dia datang semula kepada Nabi, dia bagi salam ke Nabi. Rasulullah pun jawab balik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam. Summa qala, Rasulullah kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Pergi ulang, pergi patah balik semayang lain. Itu mudah-mudah terjemahlah. Hatta fa'ala dhalika thalatha marrat. Sehinggalah dia lakukan 3 kali. Pergi semayang lain, pergi kat Nabi bagi salam lagi, Rasulullah jawab salam, suruh ulang balik 3 kali. Letih lah. Ya tak? Letih lah 3 kali buat kena ulang. Lala faqala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq ma usimu ghayra hadha. Demi apa ni? Demi Allah yang mengutuskan kamu dengan hak. Ma usimu ghayra hadza. Aku tak nak kata macam mana? Aku tak reti lah hak ni lah yang aku reti. Makna dia la usimu ghayra hadza. Nak solat yang mana yang aku buat ni, yang tu je yang aku tahu. Aku tak tahu dah yang lain selain daripada apa yang aku buat. Alim ni, ajarkan aku wahai Rasulullah. Barulah Rasulullah ajak. Tadi tak mau minta, dia tak mau tanya. 3 kali kena ulang juga. Barulah dia tanya, suruh Rasulullah ajak. Barulah dia Rasulullah bersabda, qala idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna rafi'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Rasulullah kata, apabila kamu nak melakukan, nak mendirikan solat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Quran. Mudah daripada apa ni, sama dengan kamu tu daripada Quran. Summarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Sehinggalah kamu tatma'inna dalam keadaan kamu rukuk. Lepas tu angkat hatta ta'tadila qa'iman. Angkat, bangun sehingga kamu i'tidal dalam keadaan berdiri. Summa sujud, kemudian sujud hatta kamu mutma'in dalam keadaan sujud. Kemudian angkat, bangun, duduk atau ada sujud, sehinggalah kamu mutma'in dalam keadaan duduk. Lepas tu buatlah yang apa yang aku sebut tadi itu pada semua solat kamu. Di sini dapat kata kena ada tamak ni. Jadi kebanyakan rukun diambil daripada hadis ni dan hadis-hadis yang lain lah. Wallahu a'lam. Jadi kita akan tengok hukum akal berkaitan dengan ini.